akan adanya, dihormati, disayangi, disanjungi wanita hari ini. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam penuh inspirasi diucapkan kepada anda semua penonton wanita hari ini. Walau di mana anda berada, insya-Allah kami berdua hari ini, saya Double F, Fiza dan Farin. Kami kembali menceriakan dan memberi orang kata pengisian untuk tengah hari anda. Terima kasih kerana memilih wanita hari ini sebagai tontonan tengah hari anda. Tetapi seperti biasa Fiza, sebagai pembukaan di setiap program kita dalam tempoh PKPP ini dan juga PKPB yang diberi kelonggaran ini, kita ingin terus dan tak jemu-jemu mengingatkan kepada mereka. Kami faham, saya lihat pun orang kata ramai dah mula pergi bercuti, merentas negeri dan sebagainya, tetapi patuhlah pada SOP antaranya. Ini yang kita kena ingatkan diri kita dan juga anda penonton-penonton sekalian. Kita adalah vaksin terbaik sebenarnya dalam masyarakat bagi mengelakkan berlaku penularan COVID-19 ini. Ini kerana kenapa kalau selalu diingatkan tentang kita jaga kita. Harusnya untuk kita mengadaptasi norma baharu dalam pembudayaan norma baharu ini, yang mana kita perlu sentiasa menjaga jarak fizikal kita, sentiasa mencuci tangan sekurang-kurangnya 20 saat menggunakan sabun. Itu yang terbaik selain daripada menggunakan sanitasi tangan, hand sanitizer itu kalau kita keluar ke mana-mana. Tapi kan Farin, macam Farin katakan dari awal tadi, walaupun ramai dalam kalangan kita ini dah pun mula bergerak pulang ke kampung, berjumpa dengan ahli keluarga dan juga ibu bapa, suka untuk kita ingatkan di sini. Kalau kita nak berjumpa dengan ahli keluarga walaupun ibu bapa kita sendiri, pastikan kita masih lagi mengekalkan SOP yang telah pun ditetapkan. Ini kerana kadang-kadang kita confident je, kita yakin je tak ada apa-apa akan berlaku, tapi kita harus memastikan bahawa keselamatan orang yang ingin kita jarahi itu, terutama sekali ibu bapa kita, orang tua, yang berisiko tinggi ini, dititik beratkan. Akhirnya sebenarnya inilah yang mungkin daripada peringkat awal telah diingatkan kepada kita, inilah kehidupan norma baharu. Untuk tidak menjalani kehidupan seperti biasa mungkin bukan pilihan, tetapi inilah norma baharu yang harus kita lalui. Okey. Fiza. Hari ini banyak nak kami kongsikan kepada anda bagaimana cara untuk kami ingatkan diri kami dan juga anda penonton-penonton, khususnya bagi kawasan-kawasan yang sudah pun melalui fasa bandi bermula 28 November yang lalu. Tapi sebelum kita nak kongsikan dengan lebih lanjut lagi apakah yang bakal dibawakan melalui topik hari ini, kita akan bersama dalam segmen Jom Masuk TV bersama dengan Fareha Hijab. Silakan. Leceh tudung tak on point setiap pagi, lambat nak pergi kelas sebab nak kena iron tudung, dah bosan pakai tudung bawah kosong setiap hari, jangan risau, Fira akan bantu. Wanita-wanita berhijab di luar sana untuk bersiap dengan pantas, cantik dan elegan bersama tudung bawal Fareha. Tudung bawal Fareha didatangkan dengan dua jenis material kain. Yang pertama adalah material Korean chiffon, iaitu Bar SE, bawal anti kedut special edition. Yang kedua pula adalah material cotton premium, keluaran Chanela. Kedua-dua kain ini adalah diimport daripada Korea, mudah dibentuk, airless dan sangat selesa dipakai. Didatangkan dengan bidang 45 sahaja. Boleh dipakai mengikut kesesuaian labur, mengikut kesesuaian masing-masing. Senang dibentuk, sangat selesa dipakai. Apa yang menarik lagi tudung bawah Fareha ini adalah desain yang dikeluarkan adalah custom made by our designer sendiri. Jadi setiap keluaran Fareha adalah up to date dan fresh. Takkan sama dengan keluaran yang ada di pasaran sekarang dan juga takkan sama dengan keluaran Fareha yang sebelum-sebelum ini. Apa lagi yang menarik tudung bawah Fareha ini adalah kami menawarkan harga yang sangat mampu milik. RM27 sahaja untuk bawal anti kedut special edition Bar SE. Untuk Chanela pula adalah RM28 sahaja. Jadi mana nak dapatkan tudung yang eksklusif, desain yang menarik dengan harga yang mampu boleh didapatkan hanya di Fareha. Jadi yang kami tunjuk di skrin kaca TV anda sekarang ni adalah desain-desain yang terbaru Fareha. Jadi boleh cepat-cepat hubungi stokis, ejen ataupun pergi ke laman web rasmi Fareha yang tertera di kaca TV anda sekarang untuk dapatkan tudung bawal Fareha pilihan anda. Ini saya tunjukkan tudung yang Fira pakai ya. Okey, ini tudung yang Fira pakai. Cantik kan? Kita ada signature Fareha kat sini. Ada logo Fareha, ada. Kalau untuk Bar SE pula kita ada juga nama Fareha, brand Fareha kat sini. Jadi cepat-cepat hubungi stokis, ejen dan boleh pergi ke laman web rasmi Fareha untuk mendapatkan tudung bawah Fareha pilihan anda. Ini adalah website yang ada pelbagai lagi desain. Kita ada 20 lebih desain yang ada dekat website Fareha. Cepat-cepat hubungi Fareha punya stokis, ejen. Kita juga ada dropship yang boleh anda beli tudung bawah Fareha. Harga mampu milik RM27 sahaja untuk Bar SE. Untuk Chanela pula adalah RM28 sahaja. Cepat-cepat dapatkan tudung bawah Fareha pilihan anda.
Terima kasih. Cik Nur Syafira Farhana Nur Ismail. Itulah dia tadi tudung ataupun Fareha hijab. Satu lagi produk yang menarik diketengahkan di Wanita hari ini. Okey, baik, kita kembali nak berbicara mengenai topik kita pada hari ini mengenai banjir. Okey, bila bercakap pasal banjir ni, orang kata hujan, musim terkujur, kawasan timur laut dan sebagainya. Saya nak anda jelas bahawa mungkin orang akan kata perbincangan kita hari ini adalah perbincangan yang biasa. Setiap tahun kita bincangkan. Tetapi saya nak anda semua bersama dengan kami kerana kali ini ianya akan memberi satu informasi yang berbeza. Kenapa Kak Nifiza? Kalau tahun-tahun sebelum ni, kalau kita tahulah tentang musim tenggujuh ataupun fenomena bah ini seringkali berlaku kan, Farin, di kawasan-kawasan yang kebiasaannya berlaku. Tetapi mungkin perbezaan apa yang Farin katakan pada tahun ini pula apabila kita juga masih lagi berhadapan dengan pandemik COVID-19 ini yang mana ada banyak juga kekangan-kekangan tertentu dan juga banyak juga cabaran-cabaran dalam masa yang sama untuk kita menguruskan pandemik ini dan juga masalah banjir ini. Betul. Dan kalau kita lihat tahun ini, saya harap di dalam dikala kita kegairahan kita, macam saya kata daripada awal, pergi bercuti, berziarah dan sebagainya. Tapi ini juga adalah antara faktor-faktor yang anda perlu ambil tahu dan mungkin kawasan-kawasan, tips-tips terkini dan bagaimana anda sendiri boleh membantu untuk mengawal atau mengurus diri ketika bencana banjir ini. Betul. Sayangi diri kita dan juga orang di sekeliling kita. Ini yang nak kami kongsikan kepada anda menerusi topik keselamatan ketika banjir. Dan kalau mungkin ada juga kenangan-kenangan indah yang anda nak kongsikan. Alamak, banjir, Sebab kan kadang-kadang musim banjir ni walaupun bagi sesetengah orang kita merasakan perkara itu perkara yang luar biasa, bahaya dan sebagainya. Ada pula di setengah kawasan merasakan banjir itu juga mungkin menjadi punca rezeki mereka. Kerana sebab kami akan kongsikan, betul. ini juga antara masa-masa inilah yang mereka boleh tahan ikan dan macam-macam lagi. Okey, anda boleh kongsikan terus bersama dengan kami di Facebook dan juga Instagram WHI TV3. Kita nak berehat dahulu? Dan pastikan anda follow Instagram kami itu. Kita berehat seketika, kembali lagi selepas ini. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Musim tengkujuh, fenomena biasa yang berlaku setiap tahun ketika peralihan monsun timur laut yang melanda di beberapa kawasan di semenanjung Malaysia, Sabah dan Sarawak. Banjir sudah pun bermula sejak 28 November lalu dan telah melalui beberapa siri gelombang banjir di beberapa kawasan yang dijangka berlanjutan sehingga Mac 2021. Lebih mencabar lagi, tahun ini musim banjir dilalui dengan pandemik COVID-19. Jabatan Meteorologi Malaysia mengeluarkan amaran cuaca waspada peringkat kuning dengan hujan lebat dijangka berlaku di beberapa negeri bermula 16 hingga 18 Disember ini. Bagi individu yang menghadapi situasi banjir begini, langkah-langkah keselamatan perlu diambil dan dimanfaatkan supaya dapat menyelamatkan nyawa dan harta benda. Apakah persediaan awal yang perlu dilakukan bagi menghadapi banjir? Bagaimana pula tugas agensi keselamatan dalam menguruskan bencana banjir ini? Keselamatan ketika banjir. Baik, kita akan terus berbincang mengenai topik ini, memberi tips, informasi dan juga peringatan serta nasihat kepada anda mengenai apa yang kita harus berjaga-jaga dan bersedia pada tahun ini ataupun kali ini. Baik, kita bersama dengan DCP Datuk Husin Omar Han, Pengarah Seksyen Pelaksanaan Operasi Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA di studio Sega. Orangnya bersama dengan kita ini. Terima kasih Datuk bersama dengan kita. Sama-sama. Baik, macam tadi sebentar lagi kita akan bersama dengan Fiza. Ada satu lagi pengisian yang cukup menarik. Tetapi sebelum tu mungkin Datuk boleh jelaskan mungkin situasi pada tahun ini agak berbeza dengan tahun-tahun sebelumnya di dalam menguruskan bencana banjir ini. Terima kasih Farin. Selamat pagi penonton WHI. Betul, tahun ini berbeza daripada tahun-tahun lepas kerana tahun ini kita bencana dalam bencana. Kita ada COVID-19 dan kita telah pun masuk dalam monsun timur laut, di mana kita sedang mengalami episod-episod banjir. Mungkin saya boleh kata kita dalam pertengahan monsun timur laut. Baik. Jadi seperti mana pakar kita meteorologi Malaysia meramalkan, kita pada tahun ini keadaan lebih kurang macam tahun lepas dari segi luruhan hujan dan sebagainya. Keadaan banjir lebih kurang macam tahun lepas, di mana kita akan mengalami antara 4 hingga 6 luruhan ataupun episod banjir.
Jadi setakat ini kita ada 3 lurahan dan kita dah masuk ke 4 pada hari ini. Dan benda ini akan berlanjutan sehingga pertengahan Mac tahun depan. Okey, baik. Mungkin sedikit berita baik, maknanya situasi ataupun luruhan hujan tu yang berlaku ada lebih kurang sama dengan tahun-tahun yang atau tahun lepas. Tetapi kali ini dalam menguruskannya, ditambahkan bencana dalam bencana tu. Apa sebenarnya yang penonton-penonton perlu tahu mengenai keadaan dalam pandemik COVID-19 ni? Betul. Dalam keadaan kita menguruskan banjir, kita berada dalam bencana pandemik COVID-19. Di mana pengurusan SOP yang diamalkan sebelum ini kita telah ubah untuk merangkumi aspek penjagaan ataupun persediaan kita dalam pandemik COVID-19 ini. Contohnya, kita kena jaga kita dari segi penjarakan sosial, pemakaian face mask dan juga hand sanitizing. 3 perkara ini kita kena amalkan sama ada sewaktu berlaku proses pemindahan. Operasi pemindahan, berlaku banjir, mangsa-mangsa kena pindah. Dan juga yang kedua, sewaktu berada di pusat-pusat pemindahan sementara. Yang itu pasal orang kata agak sempit. Pergerakan mereka, penempatan mereka, penjagaan makan minum mereka kena jaga. Tak boleh seperti tahun-tahun sebelum ini kita boleh berkumpul ramai-ramai, bersembang-sembang dan sebagainya. Tapi tahun ini tidak. Jadi mangsa atau masyarakat kena peka perkara ini. Dalam keadaan menangani banjir ini, kena jaga juga SOP COVID-19 ni. Jadi adakah Datuk rasakan ini mungkin satu cabaran baru, cabaran yang lebih kepada pihak Barisan Harapan dalam menguruskan banjir tahun ini agaknya? Betul. Pastinya. Sebab bila frontliner kita pergi ke setiap rumah mangsa ni, kita mungkin berhadapan dengan mereka yang sedang kuarantin. Oh, betul juga tu. Itu macam mana tu? Jadi, kita telah NADMA sebagai peneraju pengurusan bencana negara telah memanggil semua Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri dan bermesyuarat dan telah mengedarkan SOP baru. Dengan kerjasama dengan agensi-agensi lain, terutamanya KKM, kita perlukan data sharing. Kita perlukan data sharing, rumah mana yang ada, mereka-mereka yang telah ditempatkan, mereka yang ada pakai gelang, mereka yang sedang menjalankan kuarantin. Jadi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Daerah mengenal pasti kawasan-kawasan yang prone area ni yang kemungkinan kita ramal banjir, biasanya berlaku banjir, kita tahu dalam kawasan itu rumah mana yang adanya penghuni-penghuni yang menjalankan kuarantin. Barisan Harapan ini dah lebih bersedia untuk situasi. Okey, Datuk, mungkin Fiza nampak dah bersedia dengan sana dengan pelbagai peralatan ni, Datuk. Saya ingat dia nak mencuba yang mana satu dulu, saya tak tahu. Silakan Fiza. Cabaran dan juga SOP yang diguna pakai untuk mendepani bencana dalam bencana ketika ini. Kita juga nak kongsikan, Datuk juga tadi kongsikan ada juga kerjasama dengan agensi-agensi lain kan, termasuk hari ini kita bersama dengan Encik Abdul Manaf Cik Isa selaku Ajutan Pasukan Hasmat, itu selaku penguasa kanan bomba. Apa khabar Cik Manaf? Okey, mungkin kita boleh kongsikanlah juga bila kita cakap tentang kerjasama kita ini, apakah juga peranan dan juga fungsi SMART dalam sama-sama mendepani bencana banjir ini? Baik, terima kasih. Pasukan SMART sama seperti pasukan Barisan Harapan yang lain, yang mana menyelamatkan nyawa dan harta benda semasa bencana itu adalah merupakan tanggungjawab kami. Jadi lebih-lebih lagi apabila sesuatu bencana yang telah pun mencapai ke tahap yang lebih membahaya. Dan pasukan kami akan digerakkan pada bila-bila masa di bawah arahan MKN nombor 20 yang mana diterajui oleh Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA. Okey, orang kata inilah saling bekerjasama dan sebagainya kan. Kalau kita lihat dari segi persediaan pula, setiap tahun kita tahu negara pasti akan berhadapan dengan monsun timur laut ini, fenomena Bah ataupun musim tengkujuh ini. Tetapi macam mana kita nak lihat dari segi persediaan pada tahun ini, seperti yang Datuk kongsikan tadi, SOP-nya, kadang-kadang cabarannya nak pergi ke rumah ada orang yang sedang kuarantin dan sebagainya kan. Tapi dari segi persediaan menghadapi monsun timur laut tahun ini, apa yang dilakukan oleh pihak SMART? Pasukan SMART bersiap sedia pada 9 masa dari segi aset dan juga kesiapsiagaan anggota pasukan. Cuma beza dia seperti yang Datuk jelaskan tadi, pada tahun ini kita menghadapi pandemik COVID-19. Jadi langkah-langkah keselamatan dipertingkatkan bagi memastikan keselamatan mangsa-mangsa banjir dan juga keselamatan pasukan-pasukan penyelamat ini berada
pada tahap yang baik sebelah masa. Selain daripada kita nak memastikan keselamatan orang-orang yang ingin diselamatkan, keselamatan pasukan penyelamat juga harus dititik beratkan. Kita cakap tentang kesiapsiagaan, peralatan dan juga aset-aset yang ada. Hari ini di studio juga kita bertuah, Farin, bersama dengan penonton. Kita nak kongsikan ini antara peralatan-peralatan, bukan semua, yang kebiasaannya diguna pakai ketika musim banjir ini. Kalaulah Tuan Manah nak kongsikan, kita juga ada model kita di sini. Apa yang peralatan kebiasaannya ada, Tuan? Baik. Ini di antara peralatan-peralatan yang kita bawa semasa operasi menyelamat dijalankan. Sebagai persediaan awal, kami telah pun menempatkan kami punya aset-aset seperti bot dan sebagainya dekat staging point yang telah dikenal pasti berlakunya banjir. Apapun bersama dengan anggota dan juga kenderaan-kenderaan utility yang kami ada, di antara peralatan-peralatan yang ditunjukkan di sini adalah persediaan sekiranya berlaku perkara yang luar jangka. Kerana berhubung kait dengan bencana banjir ini juga boleh melibatkan keruntuhan kepada struktur. Sama ada keruntuhan tanah ataupun keruntuhan bangunan itu sendiri. Okey. Dan kadang-kadang kan Tuan, kalau kita lihat setiap tahun kawasan yang sama mungkin dilanda banjir, masalah banjir ni. Tapi ini masalah yang dilalui oleh saya kira pasukan penyelamat. Kadang-kadang dah tahu rumah banjir, naik air, ada bahaya dan sebagainya, susah nak suruh mereka ni berpindah. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan perkara tersebut, Tuan? Ada beberapa faktor menyebabkan dia orang suka untuk berpindah. Pertama, sudah tentu pengangkutan untuk ke pusat pemindahan itu sendiri apabila air telah meningkat pada paras yang bahaya. Yang ketara sekali adalah ramai mangsa-mangsa banjir ini bimbang meninggalkan harta benda mereka semasa berlakunya bencana banjir. Termasuk tanam-tanaman, haiwan peliharaan dan sebagainya. Itu yang menyebabkan mereka enggan berpindah. Apapun pasukan penyelamat seperti pasukan SMART dan juga agensi-agensi lain akan mengarahkan mereka untuk berpindah ke pusat-pusat pemindahan yang telah kita tetapkan. Kita harus fikirkan tentang keselamatan diri kita dahulu sebelum harta benda itu, Tuan. Banyak lagi kita nak kongsikan selepas ini. Apakah perkara-perkara penting yang harus kita, mungkin dah tahu kawasan kita banjir, kita perlu simpan mungkin kad perkenalan ataupun sijil-sijil ataupun apa sahaja perkara-perkara penting itu di tempat yang tertentu. Tapi itu sebentar lagi. Tapi mungkin boleh kongsikan apa yang sedang ataupun dilakukan oleh model kita sebentar tadi. Ini sebagai salah seorang anggota penyelamat kita. Dia sedang memakai pakaian untuk beroperasi ketika banjir, yang mana pasukan penyelamat akan dipakaikan dengan jaket keselamatan yang juga merupakan perlindungan kepada anggota. Semasa kerja-kerja menyelamat dijalankan, mereka akan membekalkan life jacket kepada mangsa-mangsa banjir sebelum dinaikkan ke dalam bot dan dipindahkan ke pusat-pusat pemindahan. Okey. Nak tanya juga Tuan, adakah penggunaan life vest dan juga life jacket ini kan di kawasan-kawasan tertentu seperti ada ketinggian air yang tertentu ke ataupun di semua kawasan memang dah kita bersiap siaga sebegini? Di semua kawasan. Di semua kawasan. Di semua kawasan. Kita menetapkan dalam kita punya standard operational procedure, setiap kali pengendalian menggunakan bot penyelamat, mereka akan memakai jaket keselamatan ini juga. Kepada mangsa-mangsa ini juga kita pakaikan jaket keselamatan. Okey. Kalau kita cakap tentang banjir ni, Dato', Tuan dan juga penonton-penonton semua, bagi sesetengah orang ia mungkin dianggap sebagai musibah. Tetapi dalam masa yang sama juga ada dalam kalangan masyarakat ini yang mengambil kesempatan dengan mendapatkan pendapatan tambahan. Kami nak kongsikan kepada anda satu bingkisan yang sempat dikongsikan dan dirakamkan oleh rakan wartawan kami, Nur Asliza Ashikin. Silakan. Setiap kali musim tengkujuh, Siti Nur Hanafi, 46 tahun, seorang penuri getah, perlu mencari alternatif lain untuk mencari rezeki. Dia menjual ikan darat atau ikan air tawar di gerai kecil di Pasir Mas, Kelantan. Mendapat sambutan kan, akak pun boleh cari duit, orang kampung pun boleh cari duit. Masing-masing tolong menolong. Tapi kalau tak ada lah orang muka, akak nak jual kampung. Gitulah. Orang kampung pun ramailah bukan. Akak ni musim kemarau boleh noreh. Musim banjir ataupun musim banyak tak boleh noreh, boleh cari dalam dua ikan orang kampung pun samalah.
semua, Kak. Kalau tak ada jual kek gini, tak ada pendapatan lah. Kalau tak nol ke, sebulan 2 bulan, misalnya bulan 11, bulan 12, bulan 1 dek. Tak ada hasil lah. Sedangkan bulan 1 buka sekolah anak, duit nak cari mana? Siti Nur turut dibantu suami dan anak perempuannya menjual ikan hampir setiap hari sepanjang musim tengkujuh ini. Besar dah tu 5. Kecil 2 orang je lah. Tolong jual ni 4 orang. Kalau musim air banjir, air menuh, terpaksa mari dengan buk. Ada pula anak jantan saya je. Tuai babuk lah. Pasangan suami isteri ini bersyukur ada masanya mereka dapat menjual sehingga 300 kg ikan darat pada musim banjir. Bolehlah kata nak menampung anak sekolah. Lepas tu kalau orang masuk you dah 2 orang tu kan dia. Musim kemarau dengan akak anak ramai. Tak ada bajet. Terpaksalah pinjam duit orang dulu. Musim banjir lah boleh bayar orang. Gitulah. Bekalan ikan ini diperolehi daripada penduduk kampung yang keluar memukat. Pelanggan mereka pula bukan sahaja dari penduduk tempatan, malah dari negeri lain yang turut singgah ke gerainya ini. Baik, kembali bersama dengan saya dan juga DSP Datuk Husin Omar. Kembali kita bersama dengan perbincangan. Tapi sebelum tu nanti bila kita balik bersama dengan Fiza tu Datuk, saya nak tanya tu macam tadi macam-macam peralatan ada. Ada macam yang speed trap pun ada, drone pun ada. Itu nanti kita nak minta diorang demo lah agaknya. Okey Datuk, tapi mungkin kita nak bagi pencerahan sikit dan juga ilmu kepada para penonton kita. Kadang-kadang ada yang tidak faham tentang amaran gelombang pertama, kedua, ketiga. Apakah yang dimaksudkan dan apakah yang mereka perlu bersedia tu? Saya pun faham apa daripada Meteorologi Malaysia yang maklum pada kita, apa tafsiran mereka. Dalam sepanjang monsun timur laut ni akan ada beberapa episod ataupun luruhan-luruhan hujan. Maksudnya hujan berpanjangan 3-4 hari, lepas tu berhenti. Berhenti sekejap. Jadi lempahan air itu menyebabkan banjir. Kalau kena pada masa tu, air pasang laut, banjir akan makin parah. Okey. Lepas tu ada lagi episod kedua, berlaku lagi hujan beberapa hari, banjir. Jadi itu yang dikatakan episod-episod luruhan hujan ini. Dan mungkin kalau yang pertama tu belum reda akan menjadi lebih parah lagi dengan datang gelombang yang seterusnya dan sebagainya. Terutama di kawasan-kawasan yang kata banjir termenung. Jadi banjir, air pasang, air naik tapi air tak boleh keluar. Tak ada laluan untuk dia keluar. Bukan kita banjir tu kita termenung kan? Maksudnya tidak bergeraklah air tu, tidak ada alirannya. Air tidak bergerak. Jadi yang terutama di Melaka, sebab tu Melaka beberapa tempat di Perak, Krian, banjir ni lama sikit walaupun episod hujan dia tak lama tapi banjir ni lama sikit. Okey, mungkin ramai juga yang risau dan juga tertanya-tanya tentang peranan NADMA ini. Bagaimana situasi pada tahun ini tentang persediaan, fasiliti, pusat pemindahan dan sebagainya? Adakah benar-benar bersedia? Adakah mereka patut risau ataupun tenang saja? Okey, saya boleh berkongsi masyarakat tak perlu risau. Persediaan pihak berkuasa agensi-agensi yang berkaitan lebih daripada bagus. Contohnya, kita telah sediakan lebih kurang 5,000 pusat-pusat pemindahan. Sebenarnya 5,600. Lebih daripada tahun lepas sebab tahun ini kita ada COVID-19 menyebabkan kapasiti setiap pusat pemindahan itu kita tak boleh ramai. Jadi kalau sebelum ini 300 orang dalam satu pusat, kita kali ini 200 orang. Jadi kita tambah dan penggunaan sekolah diutamakan di mana kita ada bilik-bilik darjah. Jadi kita boleh asingkan satu keluarga satu bilik darjah. Satu keluarga satu bilik darjah. Jadi dari segi persiapan tu kita telah ambil kira dan bersedia. Lepas tu pengagihan dipanggil cubicle tent. Kemah-kemah yang berwarna oranye mengasingkan mereka. Sekiranya sekolah tak ada, dan kita akan buka dewan orang ramai. Di situ kita gunakan kubikel. Jadi kita asingkan dari segi penjarakan sosial mengikut keluarga dan juga kategori keadaan mangsa itu sendirilah. Okey. Dan sebenarnya itulah dia. Saya nak jelaskan kepada mereka semua bahawa tidak perlu risau kerana NADMA benar-benar bersedia tu. Betul. Okey, baik. Kita nak kembali pada Fiza ni. Tak sabar saya nak tengok apa yang nak tunjukkan pada kita, Fiza. Saya pun tak sabar juga, Tuan Manaf. Kalau kita boleh kongsikan, apakah sebenarnya peralatan yang ada di hadapan saya ketika ini? Baik, ini peralatan yang saya sebutkan tadi. Ianya digunakan semasa banjir sekiranya ada
pergerakan struktur seperti struktur tanah dan juga bangunan. Okey. Kita akan menggunakan peralatan ini bagi mengesan sekiranya berlaku perkara tersebut. Yang ini dia dipanggil movement sensor. Okey. So alat ini akan dipasang pada setiap struktur-struktur yang dijangkakan terdapatnya risiko untuk keruntuhan tanah ataupun keruntuhan bangunan. Okey. Macam tu terperanjat saya. Okey, tapi kita nak tahu juga dalam kita mendepani cabaran ini kan, kadang-kadang ada juga kawasan-kawasan tertentu yang mungkin dari segi faktor untuk kita pergi ke sana tu tak boleh melalui jalan darat ataupun jalan air. Bagaimana langkah-langkah ini dilakukan untuk menyelamatkan mangsa? Baik, pasukan kami juga membuat persediaan bagi kawasan-kawasan yang dari segi geografinya tidak boleh dicapai oleh bot-bot penyelamat. Okey. Jadi kami menggunakan peralatan lain seperti drone. Okey. Yang mana kami akan membuat tinjauan melalui udara apakah alternatif yang boleh kita gunakan untuk tujuan penyelamatan. Selain daripada itu juga dalam menguruskan bencana banjir ini kami bekerja rapat dengan agensi lain seperti polis dan juga bomba yang boleh menggunakan perkhidmatan udara. Okey. Iaitu menggunakan helikopter dalam tugas-tugas penyelamatan ini dijalankan. Mungkin Tuan Manaf boleh kongsikanlah juga apakah sebenarnya cabaran utamalah yang seringkali bukan menjadi penghalang tapi yang sememangnya cabaran-cabaran yang besar apatah lagi dalam masa yang sama nak menyelamatkan mangsa, nak menjaga keselamatan diri dalam keadaan pandemik COVID-19 ini, Tuan Manaf. Masyarakat kena terima seadanya keadaan ini. Mahu tak mahu, suka tak suka, kena terima. Sekiranya diarahkan oleh pasukan keselamatan dan juga penyelamat untuk berpindah ke pusat-pusat pemindahan, mereka kena berbuat demikian. Masyarakat perlu faham bahawasanya dekat pusat-pusat pemindahan langkah-langkah keselamatan bagi menangani COVID-19 ini juga telah dijalankan. Seawal ketibaan pasukan penyelamat di premis ataupun di lokasi masing-masing, pasukan penyelamat ini telah mengambil kira dari segi faktor-faktor keselamatan yang melibatkan COVID-19 ini. So tak perlu ragu-ragu. Tak perlu ragu-ragu, insya-Allah. Faktor keselamatan itu sememangnya menjadi perkara nombor satu bagi anggota-anggota keselamatan ini. Tapi Tuan Manaf, sebelum kita terus bersama dengan Farin dan juga Datuk, kalau ada sedikit tips ataupun pesanan yang ingin disampaikan kepada penonton-penonton kita. Kadang-kadang kita dah memang tahu kawasan itu kawasan banjir ataupun kita tak tahu bahawa mungkin boleh berlakunya musibah di tempat-tempat kita. Ini peringatan untuk diri sendiri jugalah kan. Apakah langkah-langkah ataupun langkah-langkah awal yang perlu diambil kira, terutama sekali barangan-barangan berharga seperti surat beranak, mungkin geran tanah, geran rumah ataupun perkara-perkara penting ini disimpan di mana, dibawa bagaimana, kalau boleh Tuan kongsikan. Sebagai persediaan awal, masyarakat perlu sedar bahawasanya sebelum mereka dipindahkan ke pusat-pusat pemindahan banjir, mereka perlulah bersiap sedia dari segi dokumen-dokumen penting yang perlu diselamatkan terlebih dahulu. Seperti yang disebutkan tadi, kad penalan, surat beranak, geran tanah dan sebagainya. Kemudian mereka juga perlu membuat persediaan dari segi keperluan peribadi yang mencukupi, seperti ubat-ubatan, khususnya kepada pesakit-pesakit kronik. Kerana dekat pusat pemindahan nanti ianya diperlukan bagi tujuan rawatan susulan dan sebagainya. Mereka juga perlu membuat persediaan dari segi minimum punya logistik, keperluan diri sendiri, pengcahayaan seperti lampu picit. Itu penting kena penting, ada. Okay. Dan sekiranya ada harta benda lain seperti binatang ternakan dan juga kenderaan, bolehlah ditempatkan di tempat yang tinggi yang selamat, yang mana sekiranya mereka perlu dipindahkan, harta benda ini berada dalam keadaan selamat. InsyaAllah. Terima kasih banyak Tuan Manaf di atas perkongsian itu tadi. Peringatan untuk diri kita sendiri. Kami juga baru bincang minggu lepas. Kita dekat rumah kena ada sekurang-kurangnya 1 lampu suluh. Mungkin ada sesuatu juga yang nak disampaikan oleh Datuk di penghujung perbincangan kita ini. Farin, silakan. Ya, Datuk. Pesanan akhir Datuk kepada masyarakat dan juga bagaimana mereka nak mendapatkan maklumat terkini mengenai banjir ini. Ya, masyarakat boleh melayari Facebook NADMA, website NADMA ataupun Meteorologi Malaysia yang mendapatkan maklumat terkini berkaitan dengan keadaan musim banjir, keadaan luruhan hujan dan sebagainya. Jadi patuhilah arahan pihak berkuasa. Apabila diarah berpindah, pindah. Pindahlah dan bersedialah. Offkan elektrik.
Saya kira daripada peringkat awal pun mereka dah tahu dan diberitahu dan mengetahui mengenai risiko dan cara pengurusan yang cuma tahun ini ianya akan ditambah baik, dipastikan juga disiplin serta SOP-nya tu. Betul. Baik, sekali lagi kita ucapkan terima kasih kepada DCP Datuk Husin Omar Han dan juga Encik Abdul Manaf Cik Isa daripada pihak Smart sebentar saja tadi, dan kita harap tidak perlu risau tetapi mendapat pencerahan yang lebih baik mengenai keselamatan ketika banjir ini. Baik, kita akan berehat seketika dan kembali lagi selepas ini. Jangan ke mana-mana. Wanita hari ini. Baik, kita kembali dalam Wanita hari ini. Masih banyak lagi yang menarik yang kami ingin kongsikan bersama dengan anda, dan kali ini saya bersama dengan Puan Hajah Azizah Arifin, konsultan afiat, bersama dengan saya di studio dengan rangkaian produk yang cukup berkualiti dari Olive House, dan juga sesuatu yang berbeza dan menarik kali ini mengenai Afiat Reward. We appreciate you. Mungkin boleh kongsikan. Okey, terima kasih Farin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Diucapkan kepada Farin dan juga semua penonton yang sedang live bersama kita sekarang. Selamat tengah hari diucapkan. Jadi hari ini tak sabar saya nak orang kata berkongsi satu berita gembira tentang program Afiat Reward dengan tema We Appreciate You, iaitu sebuah program khas oleh Olive House yang telah pun berlangsung sebenarnya bermula pada 1 Disember yang lalu dan sedang berlangsung sekarang ini lah. Tapi bakal berakhir pada 31 Disember nanti, dan ia sebenarnya merupakan satu platform yang memfokuskan kepada hubungan di antara Olive House dan juga para pelanggan. Tak kiralah sama ada pelanggan tu pelanggan baru ataupun pelanggan yang dah lama bersama dengan Olive House lah. Dan asas kepada program ini Fairin adalah satu pertukaran nilai yang baik di antara syarikat iaitu Olive House dan juga para pembeli ataupun pelanggan lah yang telah setia bersama dengan kami, di mana mereka akan diberikan hadiah-hadiah misteri sebagai timbal balik. Jadi pembeli memberikan sesuatu kepada syarikat iaitu Olive House, dan in return kata orang Olive House akan memberikan sesuatu jugalah iaitu berupa hadiah misteri. Kita ada jemputan bertuah dan juga hadiah utama yang mana nilai terkumpulnya berjumlah RM9,000. Tapi yang menarik cabutan setiap minggu katanya. Setiap minggu ada RM1,000 untuk dimenangi, dan juga sebenarnya program ini adalah satu orang kata inisiatif daripada Olive House untuk menghargai kepada pelanggan-pelanggan ataupun pengguna Quranic Food selama ini yang telah banyak menyokong produk Olive House, ataupun pelanggan baru pun sebenarnya boleh. Mereka pun boleh juga mengambil bahagian dalam peraduan ataupun program ini. Saya kira ini satu berita baik kepada pelanggan setia, tetapi juga menjadi satu orang kata motivasi terbaru untuk mencuba produk Olive House ini kerana adanya Afiat Reward. Dan bagaimana mereka nak menyertainya? Okey, mudah je caranya, tapi kena buat video sikitlah. Kena hantar video yang mempamerkan aktiviti sihat mereka, sama ada mereka nak bersenam bersama isi keluarga ke, nak cycling ke, orang kata nak panjat bukit ke, apa-apa saja aktiviti sihat yang pertama, atau mereka juga boleh berkongsikan resepi ataupun menu sihat yang mereka sediakan kepada seisi keluarga, mungkin yang memberi tenaga lah ataupun kecergasan. Kemudian ataupun mereka boleh berkongsikan tips kehidupan sihat, ataupun mereka boleh juga berkongsikan pengalaman ataupun testimoni sepanjang mengamalkan produk Olive House ni. Sebab ramai juga macam pelanggan macam saya sendiri kan yang dah selepas menggunakan produk ni, mereka ada banyak testimoni yang positif. Jadi yang mungkin dapat dikongsikan kepada seluruh kota masyarakat yang mana mungkin mengalami masalah yang sama. Jadi ia mungkin boleh memberikan manfaat kepada mereka. Jadi di samping mereka mendapat manfaat itu, jadi mereka juga berpeluang untuk orang kata mendapat reward ataupun hadiah-hadiah misteri yang bernilai RM9,000 yang saya sebutkan seperti tadi. Sebenarnya pun sekarang tak payah risau. Ramai orang boleh jadi orang kata buat video yang pelbagai-bagai, tetapi kita dah bagi tips bagaimana nak menyertainya tadi. Okey, tapi mungkin ada lagi soalan di mana kita dah siap dah video ni, mana kita nak hantar ni? Okey, boleh hantar kepada laman Facebook rasmi Olive House, iaitu di Olive House Headquarters ataupun HQ, atau boleh juga hantar kepada laman sesama rasmi Olive House iaitu di www.olivehouse.my, ataupun boleh hubungi talian hotline Olive House iaitu 013-5157, atau boleh juga hantar penyertaan anda ke mana-mana Afiat Store yang terdapat di seluruh Malaysia, atau hubungi ejen-ejen yang berdekatan dengan anda yang juga terdapat di seluruh Malaysia. Hotline rasmi 013-5200-157. Okey, itu dah buat, ini dah buat.
apa hadiah menanti mereka ni? Hadiah inilah yang ditunggu-tunggu, yang saya rasa tak sabar penonton nak tahu. Hadiah mingguan cabutan bertuahnya adalah RM1,000 setiap minggu untuk dimenangi oleh anda. Cuma perlu hantar ataupun membuat aktiviti-aktiviti sebagaimana saya sebutkan sebentar tadi. Dan juga yang paling bestnya adalah hadiah utama bernilai RM5,000 ya, yang akan diumumkan pada 1 hari bulan Januari 2021, Farid. Cukup menarik, mudah saja video RM1,000 menanti anda, hadiah utama RM5,000. Baik, mungkin pesanan akhir kepada mereka pelanggan setia dan juga mungkin yang baru-baru nak mencuba tentang produk ini dan juga Afiat Reward ini. Betul. Jadi kepada mereka yang baru saja menonton dan teringin nak menyertai program ini, saya nasihatkan dan saya menjuru jangan lepaskan peluang. Jadi cepat-cepat fikirkan bagaimana nak buat video dan sebagainya, dan boleh hubungi talian hotline 013-500157 ataupun 013-5200-157, ataupun sebagaimana yang saya jelaskan sebentar tadi, boleh saja hantar penyertaan anda ke mana-mana Afiat Store dan juga ejen-ejen yang berhampiran. Dan kalau nak dapatkan produk pun boleh juga kunjungi Afiat Store dan juga hubungi mana-mana ejen. Okey, berbaki masa ni Pak, kita nak jelaskan kepada para penonton produk-produk Afiat ni ataupun daripada Olive House ini, apa yang mereka boleh cuba dan patut cuba. Bagi saya, kalau macam saya, memang saya amat semualah. Kita ada daripada minyak zaitun Olive Plus 30X ni memang sangat-sangat membantu dari segi memberikan tenaga dan sebagainya, dan juga boleh membantu kita nak turunkan kadar kolesterol dan sebagainya. Untuk tenaga lah, macam saya pergi hiking, cycling dan sebagainya, memang pagi tu 2 sudu memang wajib lah, 2 sudu pagi. Lepas tu madu pun saya pastikan saya ambil juga, sebab madu pun dapat memberikan tenaga segera yang untuk bersukan dan sebagainya. Parti delima terutamanya banyak vitamin C untuk kita punya kecergasan, immunity dan sebagainya. Baik, dan juga ada oats ni. Boleh, saya kira satu makanan tambahan yang lengkap untuk anda semua. Sekali lagi kita ucapkan terima kasih kepada Puan Hajah Azizah Arifin, konsultan Afiat, kerana bersama dengan kita berkongsi mengenai produk ini dan juga Afiat Reward. Jangan lupa untuk sertainya sekarang. Baik, nampaknya kita dah ada tetamu di studio yang kita dah bersedia. Ramai peminatnya dengan lagu Purnama. Kita bersama dengan Naim Daniel. Bismillahirrahmanirrahim. Purnama. Terungkap kata menyedari masa, kemana perginya dia. Jika ditakdirkan begini rasanya, terpaksa aku terima. Gantikanlah jika ini yang terbaik buatmu. Ku relakan ikhlasnya. Ku rindukan purnamaku, doaku kan bersamamu. Semoga hatimu kan kekal abadi terhadap diriku. Tuhanku mohon jaga dia tanpa ada nokta. Tuhanku mohon kuatkan hatinya selamanya. Aku perlu dia. Ku rindu purnamaku, dan ku masih begitu. Andai ini takdirnya, Tuhanku mohon padamu, kuatkanlah hatinya. Ku rindukan purnamaku, doaku kan bersamamu. Semoga hatimu kan kekal abadi terhadap diriku. Tuhanku mohon jaga dia tanpa ada nokta. Tuhanku mohon
terhadap diriku. Tuhan ku mohon jaga dia tanpa ada nokta. Tuhan ku mohon kuatkan hatinya selamanya. Oh, Tuhan ku mohon kau jaga dia tanpa ada nokta. Tuhan ku mohon kuatkan hatinya selamanya. Oh, aku perlu dia. Oh, aku perlu dia. Purnama aku rindu dia, Tuhan tolong jagakan dia tanpa noktahnya. Kalau kita dengarkan bait-bait lirik lagu Purnama ini, saya kira memang macam doa, merintih dan mempunyai maksud yang sangat-sangat dalam. Tahniah Naim, 27 November pertama kali diperdengarkan dan hari ini sebanyak 2.3 juta tontonan di YouTube. Tahniah, Alhamdulillah. Tahniah dan ditambah lagi dengan video klip yang cukup pada saya hebat, namanya nilai seni yang cukup baik. Okey, mungkin Naim boleh kongsikanlah sedikit tentang Purnama ini. Sebenarnya banyak maksud yang tersirat dan tersurat tentang kasih, tentang sayang, tentang rindu dan juga kehilangan yang nak disampaikan. Betul. Jadi Purnama ni dia bagi Naim membawa maksud rintihan seseorang terhadap seseorang yang dirinduinya. Dan macam kita dapat tengok dalam video klip lagu ni pun dia mengisahkan tentang seorang abang yang kehilangan. Dan lagu ni Naim tak ada masalah jika orang nak menginterpretasikan di atas kehilangan masing-masing sebab kita semua mungkin pernah dan bakal merasakan kehilangan itu sendiri. So nak ingatkan kat luar sana kepada anda semua, jika masih lagi punya ruang dan kesempatan untuk luahkan rasa sayang kita pada seorang, jangan tunggu lama-lama sebab kita selalunya sebagai manusia ni kita cuma menghargai seseorang itu lebih-lebih lagi bila mereka sudah tiada. So ambil peluang ini. Baik, Naim, saya nak pastikan dan nak mengajak semua yang masih lagi belum mendengar ataupun menyaksikan muzik videonya, pastikan dan di mana mereka nak menyaksikannya ni? Boleh saksikan di YouTube, boleh search saja Purnama Naim Daniel dan boleh dengarkan di semua digital platform, streaming platform di Spotify dan juga di Joox semualah sebab alhamdulillah sekarang Purnama menjadi lagu nombor 1 di Malaysia yang paling banyak di stream pada minggu ini, alhamdulillah. Memang kena tengok sebab memang sangat-sangat memberi kesan yang mendalam lagu dan juga klip videonya. Okey, kita beri kredit sikitlah, kongsikan sikit tentang pencipta lagunya, ada 3 orang. Betul. Kongsikan tentang naskah ini. Lirik lagu ini dicipta oleh Amzah Sabri dan dikompos oleh Amzah Sabri bersama dengan saya dan juga dengan bantuan oleh Abang Omar K dan juga Hanis daripada World Peace Entertainment. So lagu ini dia membawa maksud lebih kepada Purnama itu kita dapat lihat dia dapat menerangi malam dengan cahaya yang betul. Jadi sebegitu juga Naim umpamakan Purnama ni bagi seseorang itu, kita kadang-kadang memerlukan kegelapan yang betul-betul betul-betul solid untuk menerangi hidup kita sebenarnya dengan cahaya yang betul. Bila dah gelap baru kita perasan ada cahaya sebenarnya. tu. Baru kita menghargai cahaya sebenarnya. Okey, mungkin boleh kongsikan juga kalau kita lihat untuk tim ini, tim yang kuat. Hari ini kita ada keyboardist, kita ada juga pemain seruling yang memang dihaskan untuk lagu Purnama ni kan. Kalau Naim boleh kongsikan. Naim bersama dengan hari ini kira orang-orang hebat dalam industri bersama dengan Mr. G selaku on keys dan juga Tuan Moha sendiri selaku flutist untuk lagu ni. And Naim rasa kolaborasi ini adalah satu kolaborasi besar di mana Naim memang request sendiri to the team. Memang lagu ni Naim rasa tak akan lengkap jika tiada pemain keyboard dan juga seruling yang sangat-sangat tepat. So alhamdulillah, terima kasih Kalau banyak. kita dengar di studio ni memang meruntun hati, meruntun jiwa. Okey, di kesempatan yang ringkas ini kalau ada sebarang pesanan yang nak disampaikan kepada peminat-peminat Daniel. Kepada seluruh penyokong saya, especially kekuatan dan juga kelemahan saya, itu Naimians, thank you so much sebab support saya sampai hari ini dan teruskan Naim doakan supaya anda semua berada dalam lindungan Allah SWT dan terus sihat, jaga diri dan stream Purnama di semana saja anda berada. Dengarkan Purnama dan hayati liriknya. Farin, saya nak bagi tahu ni, saya memang peminat Naim Daniel. Oh, ya ke? Jadi saya ada sedikit frust malam, tapi tak apa, saya nak terus doakan kejayaan Naim Daniel di masa hadapan. Kami nak berehat dahulu seketika sambil-sambil anda dengar lagu Purnama tu, teruskan bersama dengan kami di Wanita Hari Ini. Wanita Hari Ini.
Tuition dan pendidikan tidak dapat dipisahkan. Jadi kita jom tuition secara dalam talian bersama dengan MC Plus. Ramai 63,000 pelajar telah mendapat manfaat sejak PKP. Belajar dengan pengajar yang viral kat media sosial. Okey, seminar SPM selama 209 jam bermula 17 Disember hingga 17 Januari 2021. Dan untuk pelajar tingkatan 4 dan ke bawah pula ada kelas percuma untuk semua subjek selama 840 jam. Dan ianya percuma. Ayuh, 2021 bermula sekarang. Info lanjut di laman web dan IG mcplus.my. Aduh, Farin. Pedih ulu hati. Saya tahu. Pasal bila topik kita esok ni banyak sangat berkenaan dan aduan daripada Fiza kepada saya. Betul ke? Sakit ke ulu hati ni? Pedih ulu hati? Pedih ulu hati tak apa. Tapi jangan pedih hati disebabkan oleh perbuatan orang. Alamak. Okey. Esok sebenarnya kita nak kongsikan topik tentang pedih ulu hati. Antara mungkin isu yang sering kali dipandang ringan ataupun remeh oleh ramai dalam kalangan kita, tapi ia juga mungkin boleh menjadi punca ataupun simptom-simptom kepada penyakit. Jadi esok tips sebab nasihat bagaimana anda boleh mengatasi masalah pedih ulu hati ini. Kita sampai di sini saja. Sehingga berjumpa lagi mewakili pihak penerbit Muhammad Rus Abdullah. Ya. Assalamualaikum. Bye. Cekal hati dia tabah berani pendidik puteri dalam hal jati diri dia permaisuri kepada si suami kepada anaknya dia ratu di hati.